PDPR boleh dijalankan secara blended learning dalam dua kaedah, synchronous dan asynchronous. Pengajaran dan pembelajaran di rumah merupakan paradigma baharu dalam pendidikan disebabkan berlakunya pandemik COVID-19. Persekolahan ada kalanya tidak dapat berjalan, tetapi tidak pendidikan. Pendidikan masih boleh diteruskan walaupun sekolah ditutup. Cuma aplikasinya agak berbeza. Guru-guru dan murid-murid perlu berganjak sedikit dari uniformity yang terdahulu secara tradisional dan cuba membiasakan diri dengan persekitaran yang baharu iaitu secara digital. PDPR boleh dijalankan secara blended learning dalam dua kaedah, synchronous dan asynchronous. Ia merupakan kaedah yang dapat dijalankan oleh guru-guru dalam menjalani PDPR. Synchronous merupakan teknik PDP yang dijalankan secara atas talian atau online. Contohnya, guru dan murid-murid bersemuka melalui Google Meet, Zoom, StreamYard, Telegram dan sebagainya. Guru serta murid log into the learning platform pada tarikh dan masa yang sama dan di situlah PDP akan berjalan. Proses ini berjalan secara live webcast. Guru mengajar, murid memberi respon serta menjawab soalan. Masalah yang biasanya timbul apabila guru menggunakan teknik synchronous adalah murid tidak hadir PDPR, bilangan murid yang hadir terlalu rendah, murid tidak memberi respon ketika di dalam sesi PDPR dan ada kalanya guru terpaksa menunggu begitu lama di hadapan skrin mengharapkan penglibatan pelajar. Cikgu-cikgu boleh mengenal pasti alternatif bagi menarik minat murid untuk mengikuti PDPR. Hari ini, saya akan berkongsi beberapa langkah yang boleh diambil oleh guru. Langkah yang pertama, cikgu boleh membuat promosi untuk menarik minat murid untuk menyertai kelas. Contohnya dalam bentuk mesej, poster, video promo atau teaser. Ini adalah untuk menjemput dan mengingatkan murid supaya mengikuti kelas PDPR cikgu. Ia boleh dihantar kepada murid sehari sebelum kelas bermula. Promo yang paling berkesan akan membuatkan murid alert dan ternanti-nanti untuk mengikuti sesi PDPR bersama cikgu. Langkah yang kedua, cikgu boleh mewujudkan pembelajaran secara aktif dan mudah diikuti oleh pelajar. Cikgu perlu mewujudkan friendly mode dan tidak terlalu demanding. Contohnya, guru boleh bertanya soalan, betul atau salah yang mudah dijawab. Murid akan bersaing sesama mereka untuk memberikan jawapan. Mulakan dengan bertanya soalan yang mudah dijawab. Elakkan bertanya soalan yang memerlukan jawapan yang panjang berjela-jela. Murid akan terus off kamera, off mikrofon dan hilang terus dari radar. Soalan yang lebih mencabar boleh diajukan setelah murid mula engage to your lessons. Langkah yang ketiga, active learning juga boleh diwujudkan di mana pelajar tidak perlu duduk terus-menerus menghadap skrin tanpa sebarang pergerakan di sepanjang sesi. Cikgu boleh memberi arahan supaya murid membuat pergerakan. Contohnya, meminta murid mengambil dan menunjukkan sesuatu pada guru mengikut topik yang diajar. Sekiranya cikgu mengajar tentang pemakanan sihat, cikgu boleh memberi murid-murid masa 10 saat untuk pergi dapatkan makanan sihat yang ada di dapur rumah mereka.
Murid akan lebih excited untuk memastikan mereka yang paling pantas dari rakan-rakan yang lain. Dengan cara ini, murid-murid terutamanya yang di sekolah rendah akan lebih seronok, cergas dan look forward mengikuti kelas PDPR bersama cikgu. Langkah yang keempat, bagi pelajar yang berada di menengah atas, mereka lebih cenderung sekiranya diberikan ruang sendiri semasa PDPR. Contohnya, semasa kelas, guru boleh memberikan tajuk untuk diperbincangkan. Instead of murid yang menutup mic dan kamera, kali ini cikgu yang menutup mic dan kamera. Berikan mereka masa lebih kurang 10 minit untuk berbincang sesama sendiri. Collaborative learning. Cara ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berkongsi pengetahuan dan maklumat sesama mereka to develop higher level thinking skills. Di akhir perbincangan, murid akan mempersembahkan maklumat yang diperolehi kepada guru. Tetapi, jangan meminta terlalu banyak. As I mentioned earlier, cikgu jangan terlalu demanding. Cukup sekiranya seorang pelajar memberi 1 atau 2 maklumat yang diperolehi melalui perbincangan. Jika cikgu meminta seorang murid memberikan 20 elemen yang berlainan, tidak hairan jika murid akan missing in action. Langkah yang kelima, penggunaan ABM yang jelas. Sekiranya cikgu menyediakan PowerPoint presentation, elakkan penggunaan tulisan yang kecil dan terlalu banyak, cluttered. Ini kerana ramai dalam kalangan murid yang menggunakan smartphone semasa PDPR. Skrin mereka kecil dan penglihatan mereka kurang jelas. Ringkaskan presentation cikgu dengan menggunakan keyword serta grafik atau teks yang besar dan jelas. Sekiranya ada gambar rajah, pastikan berwarna dan mudah diingati. Letakkan sedikit gambar berkaitan topik yang diajar untuk menarik perhatian murid. Sekiranya cikgu mempunyai peralatan atau flashcards untuk ditunjukkan, letakkan pada sisi. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang asynchronous. Teknik ini lebih menjurus kepada self-paced learning atau pembelajaran kendiri. Bahan yang disediakan oleh guru boleh diakses secara berulang kali, 24/7. Cara ini memberi penyelesaian kepada masalah untuk anak-anak yang berkongsi peranti dan yang mempunyai masalah capaian internet. Dengan cara ini, pembelajaran dapat diteruskan walaupun di luar waktu pembelajaran yang sebenar. Guru boleh menghantar link video pengajaran, link untuk kuis dan juga lembaran kerja kepada murid melalui Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Wujudnya komponen interaksi guru dan pelajar di sini secara virtual. Pelibatan murid boleh dilihat oleh guru melalui data pada jawapan kuis yang dihantar, submission jawapan lembaran kerja yang dihantar oleh murid atau video rakaman presentation sekiranya murid ditugaskan membuat presentation. Kombinasi metodologi synchronous dan asynchronous menghasilkan blended learning, di mana guru dapat menggunakan kombinasi kedua-dua teknik sama ada secara atas talian atau bukan atas talian untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga ia dapat memberi manfaat buat semua rakan guru. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe to my channel untuk perkongsian seterusnya.